Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kita fiqh mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Fasal ke-15, kita masuk pada salat dua hari raya. Salat dua hari raya. Walaupun dah lepas salat dua hari raya ni tuan-tuan, tapi kita membaca kitab, kita bacalah, ya tak? Yang mana dua hari raya ni yang dimaksudkan ialah Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dengan Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha. Mana satu betul Ustaz? Orang panggil Idul Adha ke Idul Adha? Nak ikut Arab kena baca Idul Adha. Idul Adha. Kecuali kalau dia ada idafahnya yang menyebabkan dia kena baris bawah. Dalam bahasa Arab baru dah dia baca Idul Fitri. Kalau tak ada apa-apa, dia kena baca bari depan. Tapi dalam bahasa Melayu, kita kena ikut bahasa Melayu lah. Secara rasminya bahasa Melayu sebut Idul ke Idil. Itu nak kena rujuk pada kamus lah. Nak rujuk ke kamus Dewan Bahasa. Adakah dia menggunakan perkataan Idul ataupun Idil? Bezanya apa Ustaz? Bezanya tak ada apa pun, cuma beza baris bawah dengan baris hadapan. Itu dibariskan dengan baris hadapan dibaca Idul. Kalau dibaca dengan baris bawah dibaca Idul Fitri. Ada Idul Fitri dan Idul Adha. Apa makna Id? Id diambil daripada perkataan aud ataupun ada yaudu aud, maknanya kembali. Al-Eid maknanya kembali. Dia setiap tahun kembali pada tarikh yang sama, berulang-ulang setiap tahun. Itu dia panggil Eid. Satu Syawal, kemudiannya satu lagi 10 Zulhijjah katakan. Ataupun pada hari raya lah katakan, hari raya haji, berulang-ulang setiap tahun. Makanya tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, hari raya ini adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semua umat Islam. Kalau kita lihat daripada aspek pensyariatan sambutan dua hari raya ini, disebut dalam hadis riwayat Imam Baihaqi rahimahullahu taala, Rasulullah SAW bila sampai ke Madinah ataupun ketika datang Madinah dan orang Ansar, dia mempunyai 2 hari perayaan. Dia ada 2 hari perayaan. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, 2 hari ini apa? Hari apa yang kau raikan ini? Mereka menjawab, 2 hari ini kami bermain padanya di zaman jahiliyah. Bergembiralah, sambutan pun semua. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menukarkan kedua-duanya bagi kamu dengan 2 hari yang lebih baik. Maka amalan jahiliyah tadi ditukar dengan amalan yang baru yang disyariatkan, yang mana sambutannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, iaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri, Al-Fitri diambil sempena waktu fitrah, itu makna suci nyatakan. Dan Adha itu diambil daripada perkataan waktu duha. Itu waktu duha, waktu sembelihan.
waktu salat dan waktu sembelihan. Itu yang di setelah namanya lah, nama Aidil Fitri dan Aidil Adha. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala firman dalam Quran, fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kerana Allah semata-mata dan sembelilah kurban sebagai tanda syukur pada kamu. Surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Dan salat hari raya ni, hari raya Aidil Fitri ini telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Pada tahun kedua Hijrah. Itu yang sabit dalam riwayat di sisi para ulama. Dan hukum sambutan dua hari raya ni tuan-tuan adalah dianggap sebagai satu kewajipan. Maknanya satu hari raya itu mesti kita kata adalah satu kewajipan yang mana orang Islam tidak boleh berpuasa pada hari tersebut. Haram berpuasa. Maknanya bila haram berpuasa, kita tak makna di situ tuan-tuan adalah kewajipan untuk kita menyambut. Bukanlah menyambut tu macam mana Ustaz dia katakan, maknanya dengan tidak berpuasa pada hari tersebut, dengan bergembira, dengan bergembira, bergembira kerana Allah Subhanahu wa taala berjaya. Adapun kalau kita melihat kepada salat sunat, salat hari raya itu sendiri ialah hukumnya sunat. Salat hari raya itu sendiri adalah hukumnya sunat. Di sini tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala dibezakanlah salat sunat itu dengan sambutan hari raya. Hari raya ini adalah seperti mana saya kata pada awal tadi, adalah ibadat. Sambutan hari raya ini, hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha adalah merupakan satu ibadah mengatakan, kerana ianya disyariatkan. Ianya disyariatkan. Wallahu a'lam. So salat sunat hari raya dia dihukumkan sebagai sunat muakkad berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan fardu kifayah, kerana Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat ini semenjak ianya disyariatkan hingga Nabi SAW wafat, dan para sahabat menekuninya selepas wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu ada pandangan kata. Dari sudut dalil memang kita kata banyaklah. Antara yang dalil ialah daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, katanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 5 salat yang diwajibkan Allah ke atas hamba-Nya. Sesiapa yang mengerjakannya tanpa mensia-siakan sesuatu daripadanya sebagai meremehkannya, maka Allah berjanji akan memasukkan ke dalam syurga. Siapa yang mengerjakan, maka dia tidak mempunyai perjanjian di sisi Allah. Terpulanglah kepada Allah sama ada hendak mengerjakannya atau memasukkan ke dalam syurga. Kalau orang semayang 5 waktu, maksudnya apa hadis ni? Selain daripada 5 waktu ini dianggap sebagai salat sunat. Selain daripada 5 waktu ini dianggap sebagai sunat. Semua mazhab Syafi'i ataupun jumhur ulama mengatakan bahawa ianya sunat yang muakkad. Sunat yang muakkad maksudnya Nabi tak pernah tinggal. Nabi yang konsisten melakukannya setiap kali datangnya sambutan hari raya. Wallahu a'lam. Sebab tu dalam hadis Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha katanya, kami disuruh keluar pada hari raya. Kami disuruh keluar pada hari raya, sehingga kami mengeluarkan anak gadis kami dari bidiknya. Kami mengeluarkan wanita yang haid, lalu mereka berada di belakang manusia. Maka mereka bertakbir dengan takbir kaum lelaki dan berdoa dengan doa mereka. Mereka berharap keberkatan dan kesepian hari itu. Lihat hadis ini tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikerah semua keluar. Kanak-kanak, isteri, anak-anak, lelaki, perempuan, semua dikerah keluar sembahyang hari raya. Ada. Ini antara perkara yang perlu kita alert juga. Walaupun hukumnya sunat muakkadah atau sunnah yang muakkadah, tetapi
arahan Nabi SAW menyarankan kita supaya keluar semua sekali, seperti mana yang dilakukan, yang dinyatakan oleh Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Kami disuruh. Siapa yang suruh? Nabi. Kerah semua keluar. Kita kadang-kadang suami je pergi, ataupun tak suami isteri je pergi, anak-anak tak pergi. Sedangkan dalam semua kena pergi, yang kecil yang besar semua. Sebab itu sunnahnya semayang hari raya ini dilakukan di padang, sebab jumlahnya yang berlipat kali ganda. Kalaulah kata lelaki semayang Jumaat penuh dah ni, kurang-kurang kalau dengan isteri dengan anak-anak 3-4 kali ganda. Dan kalau seorang-seorang ada isteri, setiap seorang ada isteri, kemudian ada anak lagi, kecil besar, bawa semua sekali. Itu menyebabkan jumlahnya memang terlalu ramai. Memang tak muat. Ikutkan memang tak muat masjid ni, katakan tak muat surah. Kecuali kalau kita kata lelaki saja ataupun perempuan, sebagai perempuan sebagai lelaki, ya katakan muat lah. Pada dasarnya tuan-tuan Allah, berdasarkan hadis Ummu Atiyah tadi, maknanya memang kita sebenarnya dituntut untuk hadir ke masjid, ke surau ataupun ke musalla. Musalla makna padang untuk mengerjakan salat sunat hari raya. Bagi orang yang period, hatta yang period perlu datang, tetapi mereka tidaklah masuk kawasan untuk salat. Mereka duduk di luar daripada kawasan salat. Kalau kata surau, kita adalah khemah khas untuk mereka duduk untuk bersama-sama. Mereka boleh takbir, mereka boleh berdoa. Tidak ada halangan untuk orang perempuan yang period tadi untuk bertakbir. Tapi nak dapatkan pahala sunat, hadir ke masjid itu, hadir ke tempat salat bersama-sama semua. Wallahu a'lam. Ini yang belum berlaku 100% dalam kalangan masyarakat kita. Kalau di tanah Arab memang mereka, ataupun di Arab Saudi, di Mekah, di Madinah, semua kena keluar. Masa itulah kita lihat terlalu ramainya bilangan orang yang datang semayang ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka datang keseluruhannya. Wallahu a'lam. Baik. Waktu salat hari raya, tuan-tuan, waktu salat hari raya bermula pada terbit matahari dan berterusan hingga tergelincirnya matahari, seperti mana yang diriwayatkan oleh Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah lalu salat. Sesungguhnya perkara yang mula-mula kami lakukan ialah salat, dan hari bermula dengan terbit fajar, dan dia sibuk dengan salat subuh hingga terbit matahari, kemudian salat zuhur setelah tergelincir matahari. Maka hari raya di antara kedua-dua. Orang yang luput salat hari raya bersama imam boleh dikerjakan dengan seorang diri, iaitu menjadi salat tunai selama belum tergelincirnya matahari pada hari raya. Jika matahari telah tergelincir, maka waktunya telah luput dan sunat diqadakkan seperti salat biasa. Wallahu a'lam. Seperti salat fardu. Baik, di sini tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, waktu salat sunat hari raya ialah terbit je matahari, boleh dah. Tapi biasanya juga disunatkan juga melewatkan sikit sehingga matahari naik kadar segala. Kita start salat normal biasanya pukul 8, 8.30, katakan 8.30 tu sebenarnya dah lebih dah daripada kadar segala, katakan lebih dah daripada kadar segala. Tapi kita nak melihat kepada kehadiran orang datang ke masjid, datang ke surau. Kadang-kadang pukul 8.30 pun tak ramai lagi yang hadir, ramai, terpaksa dilewatkan. So waktu period masanya ialah sebelum sebelum tergelincirnya matahari. Masa zaman Nabi SAW ada satu ketika itu, tak silap saya dalam satu riwayat hadis, Nabi dah tengah hari, orang dah puasa, dah start puasa, ada orang datang dah tengah hari lepas zuhur, ataupun lepas waktu zuhur tu,
waktu adalah ada kafilah ke ada rombongan datang menyatakan kepada Nabi SAW bahawa mereka telah melihat anak bulan. Mereka telah melihat anak bulan. Maka Nabi dengan segera mengarahkan sahabat semua berbuka puasa. Berbuka puasa. Habis sembahyang hari raya buat esokkan harinya. Keesokan harinya. Jadi pernah berlaku. Pernah berlaku Nabi buat sembahyang hari raya keesokan. Disebabkan ketahuan tentang hari anak bulan kelihatan itu lewat. Dah tengah hari baru tahu. Dah tengah hari, dah waktu zuhur baru tahu. Katakan maka diqada ataupun bukan tidak diqada, disalatnya hari raya pada hari yang berikutnya. Wallahu a'lam. Imam sunat juga mentakhirkan salat hari raya Idul Fitri dan menyegerakan Idul Adha. Ini bergantung kepada keadaan. Kerana yang lebih afdal ialah kenapa hari raya Idul Fitri boleh digalakkan, lewatkan? Kerana nak bagi peluang untuk orang membayar zakat fitrah. Kita kadang-kadang setiap tahun orang sibuk dengan nak bayar zakat fitrah. Last minute. Kenapa last minute? Sebab macam-macam alasan. Tapi majoriti yang ramai yang pada pagi hari raya Idul Fitri itu ialah orang Pakistan. Kenapa orang Pakistan bertumpu-tumpu pada hari terakhir? Sebab mereka tidak, zakat fitrah hukumnya wajib. Tetapi waktu wajib itu bayar ialah pada pada pagi sembahyang hari raya. Itu dipanggil waktu wajib. Maknanya hatta kita dalam mazhab Syafi'i pun, jadi mereka melihat waktu wajib itu, waktu itulah baru dia pergi bayar. Kita mazhab Syafi'i macam Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dilakukan ialah start je 1 Ramadan boleh dah bayar. Sunat bayar awal supaya kita tidak terlupa, tidaklah terfokus pada waktu pagi sembahyang hari raya. Jadi kalau terdapat ramai jemaah yang masih belum bayar lagi zakat fitrah, harus bagi ataupun sunat bagi imam untuk melewatkan solat sunat Idul Fitri. Berbanding dengan sunat Idul Adha, sunat Idul Adha perlu diawalkan sikit, jangan dilewatkan sangat. Nyatakan walaupun harus untuk dilewatkan, tapi Idul Adha sunatnya diawalkan, melihat kepada orang semua nak sembelih binatang selepas itu. Nak sembelih binatang, nak sembelih binatang kurban. Wallahu a'lam. Jadi itu Idul Adha disegerakan, maka bolehlah bersegera kita menyembelih kurban. Itu yang disebut kenapa sunat dilewatkan Idul Fitri dan diawalkan semayang sunat Idul Adha. Baik, kemudian tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, untuk salat sunat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dia tidak ada qamat, dia tidak ada azan dan tidak ada qamat. Tak ada azan bagi salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha seperti mana yang diriwayatkan Ibn Abbas dan Jabir. Tidak ada azan dan salat tidak ada azan bagi salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada, katakan. Maka tak benarlah lagi kita buat kan. Semayang hari raya ada azan, ada qamat. Pelik sungguhlah nak. Habis bagaimana nak panggil semua orang salat? Biasanya kita akan sebut salatul Idul Fitri rahimakumullah, ada salatul jami'ah, ada salatu jami'ah, ada as-salatu jami'atan, ada as-salatu jami'atan, as-salatu jami'ah pun boleh kita katakan as-salatu jami'ah. Maksudnya jumlah kita salat berjamaah. Ada ataupun salatu Idul Fitri rahimakumullah, okey pun boleh. Atau salatul Idul Adha rahimakumullah, ada.
nak baca as-salatu jami'ah pun boleh katakan. Wallahu a'lam. Ini khas untuk sembahyang yang sunat yang perlu dilakukan secara berjamaah. Tapi yang herannya di tempat-tempat surah-surah masjid-masjid, imamnya bila nak sembahyang fardu pun dia baca juga as-salatu jami'ah. Ada satu kesilapan. Apa ni, bacaan as-salatu jami'ah dibaca pada salat fardu. Salat fardu dah ada dah qamatnya, iqamahnya dah ada dah. Tak perlu lagi nak dibaca as-salatu jami'ah. Ada imam lepas dah habis qamat tu baru dia baca as-salatu jami'ah. Tak betul. Jangan dibuat begitu, katakan. Salah tu dia katakan. Sebab as-salatu jami'ah adalah panggilan untuk, walaupun hadis yang bacaan ini hanya ada pada salat sunat gerhana, tetapi ulama mengkiaskannya pada salat-salat sunat-sunat yang lain. Maka diambil peranan as-salatu jami'ah adalah kaifiyah, tata cara penggantian iqamah dengan azan pada hari raya untuk salat yang perlu dilakukan secara berjamaah selain daripada yang wajib. Jadi janganlah dibaca as-salatu jami'ah pada ketika nak sembahyang fardu, katakan. Tidak perlu. Baik. Untuk sembahyang hari raya, kita semua telah biasa melakukan solat sunat hari raya Aidil Fitri baik Aidil Adha yang dilakukan sebanyak dua rakaat. Dua rakaat, sama ada salat sunat Aidil Fitri ataupun Aidil Adha. Dan bukanlah sembahyang sunat tadi, sembahyang sunat hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha adalah seperti biasa. Kita dengan takbiratul ihramnya sampailah memberi salam. Sampailah kita memberi salam. Makruf benda tu, saya tak perlulah kita ulang-ulang apa ni dengan kaifiyah dengan tata cara itu. Dan sunat kita bertakbirlah ketika sembahyang hari raya itu pada rakaat yang pertama sebanyak 7 kali, dan pada rakaat yang kedua sebanyak 5 kali, dengan diselang-seli dengan bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wallahu a'lam. Jadi itu perkara yang sunat dilakukan dalam antara kaifiyah tata cara solat sunat hari raya. Bacaannya sama ada dibaca pada rakaat pertama dibaca selepas Fatihah surah Al-Ghashiyah, pada rakaat kedua dibaca dengan surah yang pertama dibaca surah Al-A'la, rakaat kedua dibaca dengan surah Al-Ghashiyah. Itu antara yang terdapat dalam riwayat-riwayat. Dan nama Allah SWT ada juga yang riwayat yang lain, Nabi SAW membaca surah Qaf. Nabi membaca selepas Fatihah, Nabi membaca surah Qaf dan surah iqtarabatis sa'ah. Jadi itu yang juga sahabat. Tapi yang biasa kita buat di mana-mana di waktu tempat, kita akan baca surah Al-A'la rakaat pertama, dan pada rakaat kedua dibaca dengan surah Al-Ghashiyah. Tak mampu nak baca semua surah ni, bolehlah baca mana-mana surah pun, tidak ada masalah. Kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz, semayang hari raya lupa dia panggil lupa takbir 7 kali dan 5 kali. Dah semayang baru teringat. Jadi dia kaedahnya tuan-tuan Allah, lihatlah itu adakah dia sunat hayah ke sunat ab'ah ke dalam solat. Maksudnya kalau sunat itu memerlukan dia sujud sahwi, itu sujud sahwi. Tapi kalau tidak ada, maka tak perlu, dan solatnya dikisah. Kerana itu sunat. Perbuatan zikir ataupun takbir 7 kali dan 5 kali itu termasuk dalam sunat yang tidak memerlukan tidak memerlukan kepada sujud sahwi, katakan. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kedua-dua salat sunat hari raya ini khutbahnya dilakukan selepas selesai salat. Berbeza dengan salat Jumaat. Salat Jumaat kita berkhutbah dahulu, kita dengar khutbah dahulu dan kemudiannya salat. Tapi salat sunat hari raya tidak. Kita semayang dahulu,
kemudian selepas itu barulah kita mendengar khutbah. Dan selesai salat, Nabi arahkan Nabi pun berkhutbah, khutbahnya untuk keseluruhan umat Islam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, itu secara ringkas je lah yang katakan khutbah. Seterusnya berkaitan dengan takbir hari raya. Takbir hari raya. Sebelum pergi tempat takbir, tempat untuk mendirikan solat hari raya. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, pada dasarnya kita katakan kita memilih kawasan yang lebih luas, kerana kedatangan yang sepatutnya ialah tadi keseluruhan ahli rumah kena keluar pergi. Tapi kalau masjidnya besar, suraunya besar dah, katakan, so tak perlulah dia nak pergi ke padang, katakan. Tapi kalau suraunya kecil, orangnya ramai, maka harus untuk dia memilih padang. Saya ingat lagi di Andalas, tapi sekarang tak ada surau baru tu, taklah kot. Dulu di Andalas, tengah-tengah flat Sarawak tu kan, bila time nak raya je, nak besok ataupun berapa hari nak semayang hari raya lagi, dia akan panggil bomba bersihkan kawasan parking tengah tu kan, bersihkan dan ditutup kawasan tersebut kerana nak digunakan untuk sunat hari raya, katakan. Tapi bila dah ada surau ni, wallahu a'lam lah, katakan, adakah mereka akan salat di situ lagi sebab memandangkan ramai jemaah keliling flat tu. Wallahu a'lam. Tapi kalau dibuat juga kat padang, harus, sebab nak menampung ramainya orang yang ada. Kita pun boleh. Kalau nak sembahyang kat padang boleh ke Ustaz? Dia katakan boleh. Tapi kena kena lihatlah dulu kawasan tadi dengan najisnya, dengan apanya. Kalau ada najis, kena bersihkan, dia katakan. Satu kerja lagi lah, satu kerja lagi, wallahu a'lam. Baik. Kalau dia bersimin, senang kita basuh. Macam dekat Andalas tu, dia tar, walaupun bukan bersimin tapi bertar, bolehlah dia bersihkan dengan air. Tapi kalau kita berumput, kencing anjingnya ada, kencing beraknya apa semua, ya susah. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, takbir untuk hari raya. Sunat kita bertakbir pada hari raya, ya, semua, sebab ia dianggap sebagai satu syiar, dan sunat kita mengangkat suara padanya. Perinciannya seperti berikut: Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri kita start takbir apabila diumumkan semayang diumumkan 1 Syawal. Umumnya 1 Syawal, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Maknanya cukup je bilangan puasa Ramadan, iklannya 1 Syawal, boleh takbir, start takbir sampailah semayang hari raya, dan lepas semayang stop, tak ada takbir. Pernah satu ketika dan TV ni, lepas semayang raya Idul Fitri pun masih lagi dikeluarkan takbirah raya dekat secara yang rasmi lah, kita dikeluarkan takbirah raya lagi. Sepatutnya tak perlu dah, katakan. Sebab nak memahamkan masyarakat, takbir raya ni dah stop. Idul Fitri stop, lepas dia semayang raya stop, tak ada lah. Berbanding dengan Idul Adha, berbanding dengan Idul Adha, Idul Adha dia lebih awal. Dia ada, walaupun Idul Fitri dia dengan Idul Adha, dua-duanya ada takbir muqayyad dengan takbir mutlak. Takbir muqayyad ini ialah takbir yang terikat dengan keadaan. Kat rumah, kita kat masjid, malam, siang, kita katakan takbir muqayyad itu ialah takbir yang dilakukan selepas salat. Takbir muqayyad. Adapun takbir mutlak itu umum, kat mana-mana, kat rumah, dengan jalan, naik kereta, itu takbir mutlak, umum. Menyatakan muqayyad terbatas, selepas selesai semayang kita buat. Dan ini muqayyad dengan mutlak berlaku pada kedua-dua hari raya. Cuma masa
takbir hari raya Idul Fitri seperti mana yang saya sebutkan tadi bermula apabila telah cukup 3 puasa Ramadan dan diumumkan saja 1 Syawal, maka sunat kita bertakbir sehingga semayang sunat hari raya Idul Fitri. Baik. Adapun Idul Adha, Idul Adha tentang mati Allah Subhanahu wa taala, ia bermula pada start bermula daripada 1 Zulhijjah lagi katakan. Kita start untuk bertakbir. Dipanggil takbir mutlak. Takbir mutlak ni kita untuk kita boleh dah start bertakbir dengan takbir yang mutlak apabila masuk saja 1 Zulhijjah katakan. Tapi apabila masuk saja hari wukuf pagi subuh 9 Zulhijjah, maka barulah mulanya kita bertakbir dengan takbir yang dipanggil takbir muqayyad, iaitu lepas sembahyang fardu lepas subuh 9 Zulhijjah. Ada 9 Zulhijjah kita dah start dah takbir muqayyad. Sampai bila? Sampailah hari yang ke-13 Zulhijjah, hari tasyrik akhir. Mana asar tu akhirlah untuk kita bertakbir dengan takbir muqayyad. Wallahu a'lam. Adapun takbir mutlak berakhir ialah terbenamnya matahari pada hari yang ke-13 katakan. Itu yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala, yang disebut oleh para ulama. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala, seterusnya bentuk-bentuk takbir. Biasalah kita yang biasa kita baca tu ialah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Cuma kadang-kadang orang selalu apa yang dilihat ialah cara bacaan tu kadang-kadang tersilap. Walillahil hamd. Dia bariskan alif itu sebenarnya bukan alif yang berbaris, yang berbaris. Walillahi tu, ujung tu disambungkan dengan alif lam, wasalkan. Walillahil hamd, bukan walillahil hamd. Ramai dalam dalam jemaah bila dah ramai-ramai itu kadang-kadang yang lagi dahsyatnya yang guna mic kan, bertakbir walillahil hamd, ilham ada. Jadi betulkan lain kali kita ingat baik-baik walillahil hamd. Dia walillahi, sambungkan alif lam, wasalkan walillahil hamd, bukan walillahil hamd. Lain. Allah, kemudian kita sambut dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Itulah ya katakan zikir ataupun takbir yang dibaca. Ada tengah-tengah tempat dia ada sikit lagi tambahan selawat ke atas Nabi SAW, bergantung pada tengah-tengah tempat. Kalau di Mekah adanya yang berselawat sikit dia katakan. Baik, kita lihat secara ringkas nama Allah Subhanahu wa taala, sebab benda ni kita dah selalu kita ringkas ringkas sembahyang sunat-sunat, apa yang dikata sunat-sunat hari raya dan adab-adabnya. Pertama sekali mandilah, mandi sunat hari raya. Mandi sunat hari raya sama macam mandi sunat hari Jumaat. Masuk waktu azan lah, subuh, barulah disunatkan kita mandi. Kalau mandi sebelum masuknya waktu salat subuh, tidak dikatakan sah untuk dimandi sunat tersebut, nyatakan. Kerana waktu untuk mandi sunat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha
ialah pada masuknya waktu solat subuh itu. Wallahu a'lam. Ada juga pandangan yang mengatakan bahawa harus untuk mandi hari raya Aidilfitri sebelum sebelum azan. Ini ada pandangan. Antara inilah yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata mandi pada hari raya sebelum keluar. Itu secara umum lah nyatakan. Kalau dia nak keluar sebelum subuh, misal kata tak balik dah ke, dia katakan dia nak mandi dia katakan. Wallahu a'lam. Tapi yang paling waktu yang paling diafdalkan, waktu yang perlu diutamakan ialah sebelum dia pergi salat hari raya Aidil Fitri itu ataupun Aidil Adha. Kalau di sini dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, sunat mandi pada hari raya ini ialah bagi orang yang menghadiri salat. Adakah untuk mereka saja? Tidak. Orang yang tidak menghadiri salat pun boleh melaksanakan sembahyang sunat Aidil Fitri. Boleh niat juga, kerana maksud ialah menzahirkan perhiasan dan keindahan. Jika tidak menghadiri salat, maka mandinya untuk perhiasan dan keindahan. Wallahu a'lam. Sunat-sunat hari raya bersihkan tubuh tu macam biasalah. Kita kata potong kuku, cabut bulu ketiaknya, katakan inilah pembersihan yang biasa. Kalau hari raya sunat makan. Sebelum pergi sembahyang hari raya sunat makan. Aidil Fitri nak menyatakan kita dah tak puasa dah. Sunat sebelum sembahyang hari raya kita ambil dulu makanan. Berbanding dengan Aidil Adha, Aidil Adha selepas. Selepas. Dalam Aidil Adha sunat menahan makanan pada hari Aidil Adha sehingga selesai mengerjakan solat. Itu yang diriwayatkan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak keluar pada hari raya Aidil Fitri sehingga baginda makan sebanyak Nabi makan beberapa biji kurma. Dan Nabi memakannya dengan ganjil. Itu sunat pula. Kalau Nabi buah tamar, buah tamar ganjil 3 biji, 5 biji. Ada 5 biji, 7 biji. Ada. Itu ganjil. Kalau ketupat ni berapa? Ada. Wallahu a'lam. Kita bilangan itu memang kita disunatkan ganjil, disunatkan ganjil. Tapi bukanlah sunatnya makan ketupat. Tapi kalau orang kata sunnahnya makan buah tamar itu, Nabi makan. Maka dapatlah kita pahala untuk kita mencontohi Nabi SAW. Wallahu a'lam. Tapi bukanlah kata nak makan yang lain Ustaz, boleh. Kita dapat sunat yang dipanggil sunat makan dahulu sebelum pergi sembahyang. Itu dia dapat. Tapi kalau orang makan buah tamar, dia dapat dia dapat pahala tu, pahala makan sebelum sembahyang, pahala kerana mengikut sunnah Nabi makan buah tamar pagi tu, dan juga bilangan ganjil itu, menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Kalau kita makan pagi-pagi makan ketupat, dia tak dapat yang makan buah tamar tu, kerana tidak menyamai. Kita hanya dapat pahala sarapan ataupun pahala makan sebelum pergi solat sahaja. Wallahu a'lam. Itu yang diuraikan para ulama. Baik. Sunat kita memakai pakaian yang paling baik yang kita ada. Paling baik yang kita ada. Bukan semestinya baru, paling baik yang ada. Dan orang perempuan tidak dilarang untuk pergi sembahyang Jumaat, untuk sembahyang hari raya Aidil Fitri dengan untuk memakai perhiasan, barang kemas dia nak pakai, silakan, tak ada masalah. Ini harus dia katakan benda itu. Tapi janganlah melampau-lampau. Janganlah jadi
apa kita kata mami jarum kau penuh dengan lengannya semua penuh dengan emas, lehernya emas kilo katakan, menunjukkan itu tak sepatutnya lah berlaku. Wallahu a'lam. Baik, datang lebih awal, sunat menghadiri solat hari raya itu lebih awal, datang lebih pada maknanya lepas sembahyang fajar tu, lepas sembahyang subuh, nak datang balik datanglah lebih awal kata. Kalau kita dekat ni datang. Dan sunatnya tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, kita berjalan kaki melalui jalan yang berbeza, itu yang afdal. Tapi kalau rumahnya jauh, naik kereta lah. Nanti kalau nak jalan kaki juga jalan jauh, sampai masjid, sampai surau, badan dah bau dah. Nak peluh, nak berpeluh. Sunat kita kata pergi dan balik jalan yang berbeza, jalan berbeza. Kalau ada itu yang sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi buat begitu? Kerana pertama untuk meramaikan bertemu dengan orang. Kita jalan sini, balik jalan sini ya. Kalau semua berjalan kaki, balik kan pergi, kita ikut jalan sini jumpa dengan orang yang ramai. Kan balik kan ikut jalan ni jumpa dengan orang lain pula. Ada bagusnya kita berjalan kaki tadi. Itulah maknanya dapat bertemu dengan orang, dapat berjumpa dengan orang. Tapi kalau naik kereta kan, naik kenderaan je, naik kereta kita dah tutup kereta, buka aircon, tak nampak dah orang kan? Jalan berbanding dengan jalan kaki. Wallahu a'lam. Baik, kehadiran wanita-wanita, hatta kanak-kanak yang mereka yang period sekalipun, sunat juga hadir ke tempat salat sunat hari raya Aidil Fitri, tapi dia berada di luar kawasan tempat salat. Dan dia boleh bertakbir sama, boleh dengar khutbah, boleh berdoa macam biasa, cuma dia tak boleh salat sahaja. Yang ketujuh, mengerjakan salat sunat sebelum hari raya dan selepasnya. Nabi bagi salat hari raya tidak ada sembahyang sunat sebelum dan selepasnya, kan Nabi tidak salat sebelum dan selepasnya, dan tidak digalakkan yang demikian. Akan tetapi bagi selain imam, itu untuk imam lah ya tak? Bagi selain daripada imam, boleh mengerjakan sunat mutlak pada hari raya. Terpulang lah, daripada duduk saja tak ada buat apa tu, ni nak sembahyang sunat, ya sembahyang sunat mutlak, sunat saja, dia tak ada apa nama sunat katakan. Nabi kalau ikut dalam nas, memang tidak ada Nabi tidak ada sembahyang sunat dilakukan oleh Nabi SAW sebelum maupun selepas sembahyang hari raya. Wallahu a'lam, itu yang warid. Ada sebagian imam dia kata makruh mengerjakan salat sunat sebelum sembahyang hari raya dan selepasnya, kerana perlu menyebutkan kerana menyebutkan diri dengan selain yang lebih penting. Ini kerana menyalahi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Itu lebih tak afdal lah. Tidak ada sembahyang sunat yang khusus sebelum ataupun selepas menyatakan, kecuali sunat masuk masjid, ada tahiyatul masjid dan sebagainya, itu lain katakan. Tapi solat sunat khusus tidak ada. Qabliyah dengan ba'diyah tak ada. Yang ke-8, menghidupkan malam hari raya dengan bertakbir, dengan berdoa, memperbanyakkan takbir hari raya, takbir mutlaknya, takbir mutlak banyakkan. Dan yang terakhirnya tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala ialah kalau tidak adalah secara khususnya arahan Nabi untuk kita berziarah secara khusus, tapi berziarah itu ataupun mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, itu antara yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambil bertemu taqabbalallahu minna wa minkum, ucapkan moga Allah terima amalan kami dan amalan kamu, katakan. Wallahu a'lam. Ziarah menziarahi itu juga adalah satu perkara yang baik, dikatakan, untuk kita mengeratkan silaturahim. Wallahu a'lam. Baik. Untuk mengakhirinya ialah melihat anak bulan pada hari yang
melihat anak bulan hari raya Aidil Adha, penentuan anak bulan itu dilihat pada hari yang ke-29. Pada hari yang ke-29 Ramadan. Untuk penentuan 30 itu, adakah 30 hari yang ke-30 ataupun tidak ada hari yang ke-30. Maka dilihat pada setiap kali masuknya 29 Ramadan. Hak ni kadang-kadang berbeza cara, berbeza tempat dan matlaq dia panggil. Sebab tu kadang-kadang kita dah baru hari 29, macam di Mekah dah hari yang ke-30 kalau 29, kalau dia puasa sehari lebih kita, maka sebab itu mereka akan lihat anak bulan sehari lebih awal daripada kita. Ya tak? Wallahu a'lam. Ikut pula bila tarikh awal puasa. Kadang-kadang tarikh puasa kita sama dengan Mekah, tapi tarikh hari raya tak sama. Disebabkan waktu kita lihat anak bulan tu juga berbeza. Kita melihat pukul 7 lebih. Arab Saudi baru pukul 11 atau dalam pukul 2. Maka dia tengok anak bulan geram pukul 7, kita dah pukul 11 tengah malam, pukul 12. Jadi sebab itu kebiasaannya Arab Saudi, kalau kita tak nampak, mereka dah nampak dulu dah. Mereka akan nampak. Sebab beza dari segi sudut ni. Tapi kalau kita nampak anak bulan, jarang sekali kita kalau nampak anak bulan Arab Saudi tak nampak. Arab Saudi jarang. Sebab cuaca kat sana tu kebiasaannya memudahkan untuk orang melihat anak bulan, sebab tak ada awan tengah. Kecuali kalau adanya awan-awan gelap, hujan ke nak hujan, itu mungkin tak nampak. Fa in humma alaikum fakmilu iddata syahr. Tak nampak anak bulan, kena cukupkanlah 30. Wallahu a'lam. Baik. Maka di situ tentang mati Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang saya jelaskan tadi, beberapa perkara berkaitan dengan salat sunat hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Wallahu taala alam bis-shawab. Okey, ada soalan nak tanya kalau ada? Tak ada. So kalau tak ada, alhamdulillah, itu saja tentang yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Mari kita tanda tangan pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wa husna ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.